Jadi dekat nombor 5 ni dia bagi 2. Dia standard ni dia bagi 2, 200 Newton. Lepas tu sini dia bagi 400 Newton. Kalau kita guna parallelogram, seolah-olah 200 macam ni, 200 tambah dengan macam ni. Head to tail head ni tambah tail dengan ini, dia akan jadi 400 ini, dan dia punya apa kita panggil resultant kalau kita guna triangle. So sinilah nilai dia berapa Tapi untuk hari ni kita tak nak guna tu. Kita nak guna resultant biasa saja. Okey. Jadi senang, iaitu kita guna yang table lah. Table. Kalau dia bagi force, jadi force lah sini. Kan dia bagi force So sini force, sini X component, Newton siap-siap letak Newton di sini, Y component pun letak juga Newton. Okay. Jadi force is dia tak bagi A, B ke, force 1, force 2 ke. So suka hati awak lah. Kalau saya suka buat F1 je lah. F1 sini dia memang atas line X dah. So kena buat apa? Tak payah buat apa. Terus saja masuk 200 Newton. Newton dah ada sebelah atas, tak payah masuk bawah ni. Betapa? Kalau sini 200, sini akan jadi F1. Sini jadi? Kosong. Okay, settle yang tu. Buat yang kedua. Yang kedua dia ada 30. Ingat lagi tak? Macam mana kena buat itu? Iaitu mula-mula sekali kita masukkan value dia. Masukkan 400. So ini pun 400. Lepas dah masuk value, kita check dia punya positivity dia. Dia positif ke dia negatif? So yang ni the nearest X adalah positif X. So sini positif, the nearest Y also positif. Macam ni kan? Okay, settle. Lepas tu tengok angle. Angle dia already attached to X axis. Biar dia 30 macam tu. Lepas tu axis kita boleh letak sini cos, sini sin. Sini 30, sini 30. Sini akan di 200 lah, tak silap saya. Yang ni berapa? 346.41. 41. Okay. So sini summation of F lah. Summation of F. So berapa sini? Sini akan jadi 200. Sini? 546.41 Newton. Dia nak find the magnitude. Magnitude, direction. Dua-dua lah. Clearly dia cakap. Jadi kalau magnitude summation of F, ataupun kalau tak nak buat summation of F, kita buat macam ni, modulus. Modulus pun maksud dia magnitude modulus F equals to 546.41 square tambah 200 square. Okay, kira-kira berapa dapat? 582 Newton. 582 Newton So tanda tick lah. Betul. Tapi tak habis lagi sebab soalan dia clearly dia nak find the magnitude and direction. So cari pula direction. Tangent theta equals to 200 yang Y over X. 546.41. Jadi theta dia berapa theta dia? 20.1 degree. Sebiji dapat macam degree. Okey, dekat mana? Kalau fikir logik ke arah ni. Ke arah ni lah. Kalau kita fikir logik, ke arah antara sini lah. Tak, mesti first quart lah. Kuarter yang pertama lah. Anyhow, kita tengok sini. Sini dia positif. Sini pun positif. Jadi kalau kita nak lukis nanti, kalau kita nak lukis macam ni lah. Lukis macam ni. Okay. So angle jawapan dia mana? Sini.
Sini jawapan dia itu 582 Newton. Theta dia berapa? Sini 20.1 degree. Ataupun kalau tak nak letakkan 20.1 lukis macam ni, you boleh buat macam ni. Nanti saya buat ni. Iaitu buat 5 berapa ni? 582 Newton 20.1 above positive x axis. Boleh juga macam ni. Positive x axis atas paksi x. Ni atas paksi x. Paksi x ni positive x atas. Kalau bawah sebelah ni. Ni di atas. So atas sebelah tu lah. Okey. Laju ke? Tak. Boleh tanda. Kalau awak buat lain pun tak apa. Dia tak ada orang yang tak buat table. Boleh ke tak boleh? Dia tambah je buat summation of fx tak summation of fy. Boleh? Boleh kot. Tak buat table. Boleh? Boleh je kot. Tak ada kut-kut lah. Boleh je. Boleh. Jadi jawapan betul. Boleh. Tak ada masalah. Cuma lagi afdolnya buat table. Lagi cantik. Okay. Saya padam ini sebab saya nak speed dia ni. Padam semua ni. Saya rasa tak ada masalah ni Dia biasanya kalau ada jawapan ni tak ada masalah. Lagi tak dapat jawapan tu lagi tu awak buat ni. Ejah yang positif jadi negatif positif. Okey, tak ada salah, tak kisah sangat. Dah padam sekejap. Kita tengok soalan last untuk tutorial kita ni. Tutorial ni, kalau awak jawab semua tutorial baru dapat 20% dalam belajar ni. Mana lagi? Adalah by exercise. Saya dah order sebanyak 49. Untuk kita punya kelas 49 lah. Nanti kita akan post Tengoklah macam mana, tunggu bos cakap. Paling banyak paling banyak dalam banyak-banyak kelas awak paling banyak. Kelas lain 23, 30 lah, awak 49. Ada belah-belah. Saya pun heran. Okey. Okey, tengok nombor 6. Dia kata three forces F1, F2 and F3 at point O as shown in the figure. Kalau dia bagi clear dah F1, F2, F3. So nak tak nak kena guna yang dia pakai. Kalau dia guna FA, FB, FC, guna FA, FB, FC. Okay. Ni dia guna macam tu, kita guna macam tu lah. Okay, saya nak redraw. Saya nak mudahkan sikit. Saya redraw yang ni. Redraw. Kenapa perlu redraw? Sebab saya nak tunjukkan sini yang 5. Sini tadi. Okey, lepas tu sini. Kenapa perlu ni? Sebab kita nak letakkan betul-betul yang F1 5 tak ada masalah lah. Okey, F1 sama dengan 5 Newton tak ada masalah. Yang kedua, kenapa saya nak letak kat sini? Nampak tak? Yang dia bagi dekat 40 sini, 40 ni. Kita tak nak 40. Kita nak sini jadi berapa? 50. 50. Mana tahu 50? Tolak 90, tolak 4. 90 tolak 40. Kita 6 Newton. Okey, 6 Newton. Kita nak apa-apa pun yang dia bagi. Kalau attach to Y, kita siap-siap letak dalam attach to X. Okey. Sini pula dia bagi 20. So sini jadi 70. 70. Kenapa? Kenapa kita tukar pada yang attach to X? Kenapa? Sebab dia memang kena attach to X-axis. Sebab kita nak guna X sebagai cos. Jadi cos 70. Cos 70 sama dengan sin 20. Sebenarnya mana-mana pun boleh guna. Tapi kita tak nak tukar. Kita senang apa-apa, kita tukar terus pada X. Okey. Bagus. Okey, lepas tu kita buat table. Table ni sebenarnya buat table macam ni depan dah ada markah ni. Tapi kena complete lah. Buat table macam ni. Nanti pas ni kita tunjuk Saya jangan tunjuk markah buat macam mana kan. Okey, ni tunjukkan force. Sebab dia cerita pasal force. Sini X component. Newton. Sini Y component. Also Newton. Siap-siap letak atas tu. Okey. Okey, buat table lengkap macam ni. Kena ada ni. F1. F2. F3. Okey, bawah ni summation of F.
Bagus ni buat table. Okey, kalau lengkap macam ni berapa dapat makan untuk table ni? 1 ke 2 ke 3? 3. 3 Lagi siapa nak cuba? Berapa orang hari ni? Ada kejap. 58. Oh, very good. Hampir semua ada lah. Okey. Berapa makan agak-agak ni? Dapat kosong. Dapat makan, dapat kosong. Sebab tak isi apa-apa, suka hati dia nak dapat makan. 3 waktu tak boleh. Kita isi je ni baru dapat makan. Saja je sekali-sekala kena kawal. Okey. Yang marah siapa jawab ni? Okey, so sini berapa nak isi, macam mana nak isi ni? F1 macam mana nak isi F1? 5 Newton. 5 Newton kat sini. Letak 5 je. Positif ke negatif? Positif. Kenapa positif? Sebab dia dekat quadrant first. Ya, yang paling tepat dia adalah pada X component. Positif X, so dia positif lah untuk X component. So yang ni? Kosong. Okey, F2. Kita ikut cara. Mula-mula sekali apa kena buat dah? Ingat lagi? Letak magnitude sini 6. Sini 6. Lepas tu untuk X dia positif ke negatif? Negatif X. Sebab dia dekat dengan negatif X. Kalau pergi positif X ni jauh. Jauh. Ni dekat dia. So dia adalah negatif dekat sini. Negatif. Okey. Sini positif ke negatif untuk Y? Positif sebab dia dekat sangat positif Y tu kan. Okey. Lepas tu kita tengok pada angle. Angle dia dah 50 dah attach dengan X dah. So dah tahu attach dengan X, sini terus kita buat cos, sini kita buat sin. Okey, lepas tu masukkanlah 50 degree, sini pun 50 degree. Okey, berapa sini? F2? Negatif 3.86. 3.86 sini? 4.6. 4.60. Okey. F3 ni macam mana pula? Mula-mula letakkan apa? Letakkan? 4. Saya letak 4.0. Tak 40. Okey. Letak 4. Letak je dulu. Lepas tu tengok pada X component. X component dia positif ke negatif? Negatif. Kenapa negatif? Sebab dekat dengan negatif X. Very good. Dia bukan sebab bawah Untuk X ni dia cerita kanan dan kiri dia. Dia dekat dengan negatif X dan dia ke kiri. Kiri negatif lah. Okey, untuk Y component dia? Negatif juga. Kenapa negatif? Sebab dekat dengan negatif Y. Dekat dengan negatif Y ataupun dia ke bawah. Atas positif, bawah negatif. Okey, tengok pada angle. Angle dia bagi 20. Kita dah buat tadi 70 kat sini. So, kita boleh ambil. Bila dia attach dengan X, kita terus ambil sini cos, sini sebagai sin. So, masukkanlah sini 70, sini 70. So, tekan calculator lah. Jangan tengok buku sifir. Tak guna dah buku sifir sama awak ni. Sama saya dulu aku. Okey, berapa? Negatif 1.37. 1.37. 3637. Kalau bunda kan 37 tapi boleh je. Okey, tak ada masalah. Okey. Yang ni? Negatif 3.76. 76. Okey, so yang ni bila resultant dia nak soalan dia nak sum. Sum ni lah sum. Ni sum. Sum macam ni. Summation. Tambah saja. Tambah jangan tambah semua. Masuk tambah ni ada minus lah. 5 tambah dengan negatif 3.86 tambah dengan negatif 1.37. Berapa? Negatif 0.23. 23 Newton. Newton dah ada sebelah atas. Tak ada kat bawah tak apa. Okey, berapa ni? Negatif 0.836. Tak ada negatif. 0.836. 0.84 lah. Dah menjawab soalan dia. Sum of sini akan jadi negatif 0.23 Newton. Yang sini dia jawabnya 0.84 Newton. Tu kau jawapan dia 0.02 tak apa. Lari sikit tak ada masalah. As long as the answer is correct, ada masalah. Okey, dekat yang A dengan B ni, the sum, dia nak sum saja. Kena mention tak dia punya direction? Do we need to mention its direction for A or B? No need.
No need, tak perlu. Sebab tak perlu, dia nak sum saja, sum. Sum bodoh, tambah je. Okay, tak perlu. So resultant first yang C, barulah dia nak resultant. So kalau resultant kita pun buatlah summation ataupun kita buat ini F magnitude dia tu sama dengan kau dulu ada ni ada rumus untuk tulis rumus dulu fx square tambah fy square. So sekarang kita dah tak perlu masuk lah, dah tak ada dah makan rumus sekarang ni. Square tambah dengan 0.84 square. Okey, berapa jawapan dia? 0.87 Newton. 0.87 Newton. Okey, dah dapat dia punya jawapan dia. Cari pula theta. Tangent theta equals to yang y. Y dia 0.84 per dengan negatif 0.23. So theta nya berapa? Negatif 74.62 degree. 74.62 Degree. Okey. Degree. Okey, dekat mana? Kita lukis dia punya angle ni. Nak tambah dengan 3 ni. Mula-mula sekali kita tengok pada X. X dia ada negatif. Apa maksud dia X dia negatif? X dia ke? Kiri. So X dia kiri. So sekarang dia boleh jadi segini. Dia boleh jadi kiri atas ataupun kiri bawah. Tapi kita tak tahu lagi. Dan kita kena tengok pada apa? Y. Tengok pada Y. So Y dia positif. Kalau positif sebelah Atas. So dia kiri atas. So letaklah somewhere di kawasan ni. So letak value dia berapa tadi? Value dia 0.87 Newton. Sini berapa? Sini 74.62 degree. Sini tak ada negatif tak apa. As long as betul awak tunjukkan kat sini rupanya dia punya beres tu. Okey tu. Nak letak negatif boleh. Tak nak negatif tak apa. Kalau lukis tak ada masalah. Letak pun boleh, tak letak pun boleh Okey. So buatlah tutorial ni. Okey. Buat tutorial tak siap pun siapkanlah. Ni baru 20% baru. Sikit sangat soalan tutorial ni Tak boleh dapat A lagi. Dia biasa gitu. Awak nak A memang kena banyak sangat usaha. Okey. Jadi kita dah habis tutorial. Sekarang saya nak kita jawab soalan yang saya bagi tahu kita Mana saya punya ada semua dah buat ke? Buat. Bagus. Mana ada soalan tadi? Dalam WhatsApp. Soalan yang pertama, soalan problem example 6 semalam ada yang WhatsApp saya memang lupa. Saya habis meeting pukul 12, saya tak ingat langsung nak reply. Siapa dah? Saya rasa soalan ni kot dia tanya. Konon-konon, kejap lagi terus tak ingat. Okey. Ada soalan soalan dia macam ni. Nanti saya baca soalan dia. Soalan dia problem example 6. Dia kata a girl is pulling a box of guava. Tak kira lah guava ke alligator, tak kira. With a force of 20 Newton along x-axis. Along sepanjang x-axis. Bila kita lukis sepanjang x-axis. So dia ada sini. Dia ada sini. Dia kata 30. 30. Sini 30. Sini 30. Sini 20 Newton. Nampak? Lepas tu dia seolah-olah macam ni. Sini 20 Newton saya lukis sini. Sini 20 Newton. Jadi seolah-olah sini sebenarnya, ni cara dia yang sebenar ni. Jadi dia gerak sini. Selepas itu dia letak sini. Selepas itu dia kata then a boy comes and pulls the box with a force of 20 Newton which make angle of 120 with girl force. Girl force ke sini. Ni girl force ke sini. So 100 Newton adalah ke sini.
Sini dah 30. 110 ni sini 110. Bukan daripada kosong. 110 with the girl force. Dengan force girl tadi, dia 110 ke sini. Jadi kalau kita guna triangle ni ke sini. Ni lah dia punya 35 Newton. Sini 20 Newton. Macam ni. Kalau ikutkan lukis. Okey, kalau nak lukis yang belah sini 20, sini 20. Lepas tu second angle adalah sini ni. Sini second angle dia. So angle dia berapa sini? 35 Newton. 110 di sini bos. Sini 110. Antara angle boy dengan angle girl ni. Ni baru 110. Nampak? Kalau 110 berapa sini? Berapa sini? Sini berapa? 80. 80. Ya ke 80? Sini. Tak. 80 tu 50 tak se? 50 tak? 50. Ya ke 50? 50. Betul, 50. 70. 70 pula. 50 ke 60 ke berapa? 50. 50. 50. Saja test. Sini 60 sebab semua kan 60. So sini akan jadi 60. Sini dengan sini akan jadi 60. So semua sekali 110, sini 50. Kita bukan nak yang ni sangat, 50. Yang paling penting sekali adalah sini. Berapa sini? Sini berapa? 40. Berapa? 40. Ingat IC minggu lepas kita ada cerita IC ya. Ingat IC tu apa? I tu apa I? Identify soalan, identify jawapan, soal kehendak soalan, identify apa yang dia bagi. Lepas tu sketch. Inilah sketch ni. Kalau tak sketch tak tahu nak buat macam mana ni kan. So kena juga sketch macam mana. Okay. So kita dah settle lah sketch ni. Barulah kita boleh buat. Kita buat table. Berapa dah makan table? 3 ke? Belum lagi, tak ada makan lagi. Bagus. Tak ada akal table saja ni. Table ni tak wajib ada yang guna table tapi ada yang tak guna table. Afdolnya table. Okay. So saya sebab dia tak bagi kan? Dia bagi ke? Tak bagi kan? So saya buat aja F, mula-mula F girl dulu. FG lah. F girl. So F girl nilai dia adalah berapa? 20. Kita buat apa hitam mana ni? F girl ni pen biru pun boleh. 20. So sini 20. Lepas tu tengok angle dia. Dah dengan X dah? Yes. Dia attach to positive X. Bila attach dengan positive X, sini jadi cos, sini jadi sin. Dua-dua positif Betul ke? Dua-dua positif? Dua-dua positif. Dua-dua positif. Tak semua tahulah. Okay, so sini masukkan 30, sini 30, sini akan jadi 10, sini jadi? 17.32. 17.32. Okay. Then do the same for F boy. Saya buat F boy. Sekati awak lah nak buat yang mana saya FG FB. Nak buat AB pun tak, dia tak bagi tahu tak apa. Tapi macam soalan yang 5 tadi dia F1, 2, 3. So kena follow F1, 2, 3 Okay. So yang ni nilai dia sini 35. Sini letakkan 35. Sekarang tengok untuk X komponen dia positif ke dia negatif? Negatif. Kenapa negatif? Sebab dekat dengan negatif X. Yes, dia ke kiri dan dekat dengan negatif X. So sini ada negatif. Untuk Y dia ada negatif ke apa? Ada positifnya ke negatif? Y? Positif. Positif. Dia positif.
Dia positif, biar je lah. Nak letak pun boleh positif, tak ada masalah. Lepas tu tengok angle. Angle dia kita dah buat siap-siap tadi 40 already attached to X. So now simply boleh guna sini cos, sini sin. And then masukkan sini 40, sini masukkan 40. Berapa nilai sini? Negatif 26.8. 26.8 apa? Kosong. 1. Kena sentiasa 2 poin titik puluhan. Paling kurang. Okey, yang ni berapa? 22.49. 22.49. Settle. Lepas tu kita cari dia punya summation for both component. Summation of F. Sini berapa? Negatif 9.49. 9.49. Yang ni? 32.49. Tambah 10 je kan. 3249. Okay. What we do next? Next is? Cari magnitude. Cari magnitude. Magnitude buat summation macam ni je. Okay. Okay. Sini negatif 9.49 square tambah dengan 32. 49 square. Berapa nilai dia? 33.86 Newton. Tak ada jawapan tak? Ada ke? Bagus. 33.86. 86 Ya ke? Betul? Newton. 3.86 Newton. Then cari theta. Theta sama dengan tangent. Buat macam ni boleh. Saya biasa buat tangent theta kan. Ni tangent theta macam ni. Sama je 32.49 per dengan 9.49. Sama je So theta dia still dapat the same. Okey berapa? 73.71. 73.72. Dekat mana bos? Sini dekat mana? Kuadran ketiga. Okey, tengok X. X dia adalah ke kiri. Kalau kita fikir logik, sini tolak ke sini, yang ni tolak ke sini. Logik tak dia akan pergi ke bawah? Somewhere ke bawah macam ni. Logik tak? Yang ni Tak. ke atas ni ke atas macam ni. Dia akan antara dua tu lah biasa kan? Okey, so antara ni. So tengok X dia adalah negatif. So dia sekarang adalah ke kiri. X dia negatif. Lepas tu Y dia positif sebelah atas kiri dan atas. So sinilah jawapan dia. So masukkan berapa? 73.72 Newton. Sini 3.86 Newton. Sorry. Siapa yang buat 73 ni? 33.86 Newton. Sini 73.72 degrees. Betul ke? Semua dapat? Betul. Betul, bagus. Tanda situ buat good. Very good. Tahniah. Okay. Yang tak betul, buat tepi dia. Jangan padam jawapan awak tu. Kita belajar tanda. Okay. Ataupun setengah buku, dia buat macam ni jawapan dia. Dia buat 33.86 Newton. 73.72 degree above. Above apa? Negative X exist. Sebelah sini. Sebab dia sebelah atas. Dia negatif X. Dia sebelah atas negatif X. So buat macam ni. Tapi kalau confused tak payah. Buat lukis je senang. Kita tahu dah sebelah mana-mana. Okay. Soalan macam ni saya nak tunjukkan dia punya ni. Marking dia macam mana. Tadi pun lupa letak marking. Okay. Marking dia biasa gini. Biasanya markah dia ada sini betul. Sini betul. Dia akan bagi sini G1. Sini betul, dia bagi sini G1. Sini betul, maka dia J1. Ada warna hitam lah. Sini betul, dia akan bagi J1. U1. Sini J1. Okay. G1, what's G stand for? G apa? G1 apa maksud G1? G itu adalah gantian. Dua-dua betul. Sebelah kanan betul. Sebelah kiri betul. Positif negatif pun betul. G1 gantian satu.
Yang bawah ni untuk boy, so ada negatif, dia ni tak ada negatif, dua-dua jawapan betul, ada markah gantian 1. Summation dia ada markah gantian 1 juga. Yang atas ni sebenarnya dia ada G1 kat sini, markah G1 ni kan. Dia bawah, masuk bawah ni. Maksudnya dekat sini gantian betul, gantian kena betul, jawapan kena betul, unit. Nampak ada Newton ni kan, ada Newton ni. Unit kena betul baru dapat 1. Contohnya awak buat gantian betul, jawapan betul, unit tak ada. So you won't get 1. Takkan dapat 1. Yang bawah ni, gantian sebenarnya kat sini gantian ni. Dia ganti kat sini, jawapan betul 1. Unit pun kadang-kadang dia JJ1. Ni ada degree dia kan. Kadang-kadang dia JJ1 sajalah. Okay. Macam soalan tadi. Macam soalan ni, kadang-kadang dia macam ni. Kadang-kadang bila boleh kata kadang-kadang. Okey. Kadang-kadang dia tak ambil yang tepi macam ni. Dia kira daripada X component ni. Betul. Dia tengok yang bawah ni terus. Sini betul. Ni betul. Dia bagi sini G1. Sini dia bagi G1. Dia ke bawah. Tadi kita melintang. Dia boleh. Dia depend pada skema. Okey. Sini dia pun buat. Oh betul. 0.87. Apa benda? Gantian. Jawapan. Unit dan you get 1. Okey, yang sini GJ1 atau GJU1. Itulah markah dia buat Okey. Boleh kah? Boleh. Boleh. InsyaAllah boleh. Dia tak boleh dia kena boleh lah. Tanya. Saya boleh jawab. Kalau saya dengar phone memang saya akan nak reply siapa jawab. Okey. Kalau saya tak reply tu saya tak ada dengan phone. Kalau tidak sepatah kilat. Okey. So, satu lagi soalan soalan last ni. Kalau ada soalan lain pun boleh tanyalah. Mana soalan last tadi? Soalan yang kedua, mana soalan kedua? Soalan kedua dia kata a lorry move 8.5 km to the south and then turn 30 south of east and travel another 11 km. Determine the resultant displacement and the direction. Dia nak resultant displacement S lah. S and the direction from initial point. Dia kata lori ke south. South ni ke bawah lah. South. Sebanyak 8.5 km. Lepas tu dia south of east. Ingat lagi tak kita belajar gitu? South of east. Kita ada di sini. Kita ada north, south, east, west. South of east dekat kuadran yang ke berapa? South of east. 3. Ke? 4. 4 of east kan sini kan? Sini 30 ke sini kan. So dia ke sini lah. Jadi dia pergi pula ke sini. Itulah lukisan dia. Tak lukis memang tak boleh jawab bos. Wajib lukis. Okey. Ataupun in coordinate kita buat macam ni. Dalam koordinat kita buat macam ni. Okey. Sini ada north, south, west, east. Okey, soalan dia pergi ke south dulu sini. Sebanyak berapa south? Ni displacement kan. Displacement boleh buat sebagai S1. Sini sebanyak 8.5 km. Lepas tu dia pergi ke sini. Sebanyak berapa tadi? 11 km. So dia pergi sini pula 11 km. Dan mana angle 30 tu? Dekat mana? South of east. Mana? Dekat positive X axis. Dekat sini. Minggu lepas ingat lagi tak belajar? Nanti kan kita belajar mana soalan dia tadi? Soalan replacement south of east. Kejap. Turn 30 south of east. Okey. South of east ini sini. South of east ni if of south. So 30 sini. Minta maaf. Okay, sorry Nak padam jap.
Saya salah baca. South of East. So South of East yang ni lah. Okay. South of East. Ni kita lukis balik dah sini. Okay, saya lukis balik. Sini ada angle sini. Sini ada north, south. Tak nampak warna ni. Kita letakkan warna hijau ni. Nampak sikit. Okay. Sini ada south. Dia ada east. Sini north. Sini west. South of east. Selatan kepada east, timur. Selatan kepada timur. So rujukan kita, reference kita siapa? South. Rujukan kita adalah East. Timur. East dulu, lepas tu north of east ke south of east. Dia nak south of east. So timur. So 30 dekat sini. Tu Ini kita tengok balik lah nota yang minggu lepas yang minggu lepas kita ada buat. Jadi dekat sini lah angle dia. Once kita dah buat tu, kita pun buatlah table. Okay, table dia nak displacement. Letak S sajalah. So sini kita letakkan S1. Ini S1, sini S2. Ini S1, sini S2. Okay, so sini X component meter. Sorry. Dia dah bagi kilo Dia bagi kilometer. So kilometer. Sini Y component kilometer. Siap-siap atas ni. Supaya bawah nanti kita lupa pun still get marks. Okay. So now masukkan S1. S1 dia berada ngam-ngam atas Y component. So berapa nilai dia, bos? X dia kosong. X dia kosong. So Y dia? Y dia negatif 8.5. Very good. Siapa? Bagus sangat ni. Okay, negatif 85. Kenapa ada negatif? Sebab dia dekat negatif Y. Yes. Dia ke bawah. Ke arah negatif Y. So, kena ada negatif. Okay. Dua benda. Kesilapan student. Kebanyakan satu, dia tak tahu dekat mana angle. Angle macam tadi lah. Yang ni angle dia lukis salah. Yang kedua dia lupa letak negatif. Kadang sini dia lupa negatif. Bawah tu semua dah betul lah. Tak cara apa semua dah betul. Tapi sayangnya dapat kosong. Rugi disebabkan satu je salah sini. So sentiasa kena alert. Kalau dia positif, tanya diri kita kenapa dia positif. Kalau dia negatif, tanya diri kita kenapa dia positif. Okay, so sini S2. S2 letakkan berapa nilai S2? Sini 11. 11, sini letak 11. Lepas tu angle dah ada 30 sini. So sini kena 11 untuk X component dia positif ke dia negatif? Positif. Positif. Kenapa positif? Sebab paling dekat dengan positif X. Yes. Di sini positif X ni ke kanan. Okey, yang sebelah sini? Negatif. Kenapa negatif? Bawah. Sebab paling dekat dengan negatif Y. Yes, dia ke bawah ataupun dia negatif dekat negatif Y. So tengok pada angle dah 30 situ. So sini cos 30, sini sin 30. Okay, so buat summation of S. Okay, berapa? Oh, kita tak buat jawapan sini Okay, buatlah kejap. Jawapan sini berapa? 11 cos 30 ni? 9.52 kilometer. 52 kilometer. Sini? Negatif 5.50. 50. Sini 9.52. Sini? Negatif? Negatif 14. 14.00. Okay. Then what should you do? Lah cari dia punya magnitude. So summation of S akan jadi sini 9.52 square tambah dengan negatif. Kena masuk negatif Bila you tak masukkan negatif salah. Walaupun bila benda yang kita square jawapan dia tak sama tak ada negatif Kalau tak ada negatif, walaupun jawapan sama salah. Sebab dia kira G gantian tu salah. Salah jawapan bawah. Okey, berapa S dia?
16.93. 16.93 Newton. Okey. Lagi? Macam mana? Theta dia. So theta tangent theta sama dengan nanti 14.00 per dengan 9.52. Okey, berapa theta? Negatif 55.78 degree. Dengan 78 degree. Okey, dekat mana nak tahu dekat mana, tengok pada X and Y. So X dia positif ke negatif tadi? Positif. Positif. Kalau kita fikir logik lah, kita tengok kat sini yang atas ni logik tak dia pergi kepada sukuan yang pertama? Tak. Logik tak? Tak logik sebab dia ke bawah. Logik tak dekat sukuan kedua? Tak. Sukuan ketiga? Tak. Tak logik juga. Sukuan keempat? Logik. Boleh jadi logik lah kan. Okey, tak apa. Kita tengok balik kepada yang positif X tadi. X dia 9.52 positif. So dia ke kanan. Kita dah tahu dia ke kanan. Sekarang ni ke kanan. Cuma tahu kanan atas, kanan bawah. So tengok pada X. X dia ke Bawah. ke kiri. Ke bawah. So ke mana? Sinilah. Angle dia sini. So masukkan value dia 16.93 Newton. Sini negatif 55.78. Okey. Situlah. Ataupun kalau nak tulis. Tapi saya memang tak suggest you tulis. Kalau nak tulis juga, mana tahu suka tulis kan. 16.93. Macam mana nak tulis? Kalau nak tulis, macam saya tulis tadi. 16.93 and below. Dia sebelah bawah. Bawah siapa? Bawah X axis. positif X axis. Macam tu. Kena ada angle bos. Lupa letak angle. 55.78. Negatif tu tunjukkan apa? Negatif tunjukkan dia clockwise. Okay. Ataupun senang tu lukis je lah, senang. Kejap saya nak tengok jawapan. Saya tak tahu jawapan dia ni. Ni soalan ambil kat mana ni? Sekejap saya tengok. Kakak ngajar salah malu ni. Soalan mana ni? Lori ni buku. Kejap ni buku mana ni? Lori mana buku mana? Mana? Bukan lori move. Sekejap. Tak jumpa. Okey. Ni chapter structure. Soalan structure nombor 1. Soalan structure nombor 1, 16.9. Soal jawapan kita tadi 16.93. Betul? Betul jawapan dia 16.93 km 55.8. Jawapan dia 55.8. Kita dapat 55.78. Okey, betul. 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 Saya memang tak tengok jawapan sebab saya tak percaya pada jawapan. Saya percaya pada calculation yang saya buat. Okey. Ni saya akan hantar kepada awak lah. Saya akan ni tadi dalam grup kok nak tengok. Jadi ada sebarang soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya nak bagi satu ni boleh? Satu soalan maut sikit sikit je. Boleh cuba buat. Sebab soalan ni hebat sikit. Okey. Soalan dia macam ni. Soalan dia sini 50, sini F1 sama dengan 2 Newton. Okey. Sini saya buat besar takut tak nampak. F2 sama dengan 3 Newton. Okey, sini antara F2 dengan F3, F1, F3 ni F3 sama dengan 2, 3, 5 lah Newton. Sini ni sini adalah sudut tegak. Ni adalah sudut tegak Sudut tegak. Okey, determine the resultant vector if
F equals to F lah dia nak. F equals to, ni soalan maut sikit. F1 tambah dengan 2 F2 tolak dengan F3. Nanti kita akan discuss next. Ni. Nah, jangan tanya soal jawapan lagi. Saya pun tahu jawapan sebab soal memang belasah je. Aku turun dari langit Okey. Ada soalan tak? Kalau ada soalan tanya